Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadis yang ke-732 daripada kitab Bulughul Maram di dalam kitab haji. Katanya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabil qala az-zad war rahilah. Rawahu ad-Daraqutni wa sahhahahu al-Hakim wal rajihu irsaluh. Maksudnya, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bahawa pernah ditanya kepada Rasulullah. Apakah itu? Pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan makna sabil. Maka baginda menjawab, bekal dan kenderaan. Hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, menilai hadis ini sebagai hadis mursal, maksudnya hadis terputus sanad. Maksudnya adalah hadis dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, bagi Allah menjadi kewajipan kepada manusia mengerjakan haji ke Baitullah mereka yang mampu kepadanya sabil, jalan. Orang yang mampu kepadanya sabil, jalan. Okey, apa makna mampu jalan di sini? Mengikut riwayat ini ataupun mengikut hadis ini, dan hadis ini sebenarnya adalah hadis dhaif mengikut pandangan yang rajihnya. Jadi maksud dengan sabil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah az-zad war rahilah, maksudnya bekalang dan kenderaan. Maksudnya menjadi kewajipan kepada orang yang ada kemampuan, dia ada perbelanjaan yang akan digunakan perjalanan pergi, perjalanan balik dan duduk di sana. Kalau dia ada tanggung jawab, seperti contoh dia ada anak, ada isteri yang masih lagi anak tersebut di bawah tanggungan dia, maka perlu juga ada perbelanjaan hak yang ditinggal kepada anak-anak dia. Lepas tu dia kena ada kenderaan pula. Kalau zaman kita ni, kalau di tempat kita ni, tak perlulah beli kapal terbang. Jadi pendek di tempat kita, cakap mudah kau adalah apabila dia ada duit yang boleh dia pergi buat haji, maka lepas tu tubuh badan dia sihat, maka dikirakan dia saat itu orang yang mampu untuk mengerjakan haji, maka di situ barulah wajib dia mengerjakan haji. Katanya, wa akhrajahu at-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar aidan wa fi isnadihi dha'f.
Maksudnya Imam Tirmizi juga mengeluarkan hadis yang sama tetapi melalui sanad Abdullah bin Umar. Namun di dalam sanadnya juga terdapat lemah. Baik. Jadi ada beberapa hadis yang sanad dia lemah, menyebut bahawasanya yang dimaksud orang mampu jalan untuk mengerjakan haji saat itu adalah dia ada perbelanjaan dan ada kenderaan. Baik. Seterusnya kata dia haji kanak-kanak. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir-rawha'i faqala manil qaum qalu al-muslimun faqalu man ant qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu rombongan bir Rawha di satu tempat nama Rawha. Ceritanya pada tahun Hajjatul Wada' Rasulullah dan para sahabat dia keluar daripada Madinah untuk mengerjakan haji. Tiba-tiba dalam perjalanan sampai satu tempat nama dia Rawha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertembung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu rombongan. Rasulullah berjumpa di tengah jalan dengan satu rombongan. Lalu baginda bertanya, siapakah kamu? Kamu ni siapa? Sebenarnya yang dalam perkataan Rasul dalam hadis manil qaum, kaum ni siapa? Rasulnya, kau ni siapa? Maka mereka menjawab, kami adalah kaum muslimun. Jadi kaum itu menjawab bahawasanya mereka adalah orang Islam. Mereka balik bertanya kepada Rasulullah, siapakah kamu? Baginda menjawab, Rasulullah. Lalu ada seorang ibu yang bertanya seraya mengangkat anaknya yang masih kecil, apakah anak ini boleh menunaikan haji? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan kamu akan mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mencerita kepada kita tentang suatu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam peristiwa ini kita dapat mengambil sedikit hukum yang berkait dengan haji, iaitu ketika mana Rasulullah keluar daripada Madinah menuju ke Mekah untuk mengerjakan haji pada tahun Hajjatul Wada', Rasulullah bertembung dengan satu kumpulan, satu rombongan yang juga menuju ke Mekah. Dia pada ketika itu orang-orang Arab walaupun hak yang belum lagi memeluk Islam, tetap mereka itu mengerjakan haji di Mekah. Dia bukan hanya orang Islam sahaja. Orang-orang Arab ketika itu pakat pergi buat haji mereka di Mekah. Orang-orang Arab ketika itu memang cukup mengagung-agungkan dan memuliakan Kaabah itu sendiri. Jadi apabila Rasul berjumpa dengan satu kumpulan pada tempat nama Rawha, maka Rasul tanya, orang ni siapa Maka kumpulan itu menjawab, kami adalah orang Islam. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, dia jawab, dia pula tanya pula Rasulullah dah, awak ni siapa? Jadi rupa-rupanya pada ketika itu masih lagi ramai atau masih lagi ada orang-orang yang memeluk Islam tetapi belum pernah lagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal lagi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kumpulan tersebut bertanya kepada Rasulullah, dah awak ni siapa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah ceritanya pula, ada seorang perempuan ketika dia nak pergi buat haji saat itu, dia bawa anak dia yang masih kecil. Dia bawa anak dia masih kecil. Apabila Rasulullah khabar dia adalah Rasulullah, maka terus dia mengambil kesempatan untuk bertanyakan hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu seorang perempuan itu dia mengangkat anak dia yang masih kecil, tunjuk kepada Rasulullah. Rasulullah, budak ni boleh dah nak buat haji Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Dan engkau yang akan mendapat ganjaran pahala. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, sebagaimana sah orang yang telah balik mengerjakan haji, begitu juga sah dan boleh kanak-kanak yang belum balik mengerjakan haji. Boleh, tak ada masalah berpandukan kepada hadis ini. Bukan di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari daripada As-Sa'ib bin Yazid. Yang mana Sa'ib bin Yazid seorang sahabat Rasulullah, dia kata lagu mana? Hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana banu 7 sinin. Aku dibawa melakukan mengerjakan haji bersama-sama dengan Rasulullah ketika aku berusia 7 tahun. Umur 7 tahun, tak balik lagi. Begitu juga hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Sayyidina Jabir, hajajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana an-nisa' was-sibyan. Kami mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah dan bersama dengan kami perempuan-perempuan dan kanak-kanak. Jadi bermakna kanak-kanak juga hak yang belum balik boleh mengerjakan haji. Tetapi oleh kerana dia belum lagi balik dan dia bukan mukallaf, maka tidak diwajibkan kepada kanak-kanak tersebut mengerjakan haji. Kerana di antara syarat wajib haji adalah mesti kena mukallaf, kena akil baligh. Kanak-kanak hak yang belum baligh, dia tidak diwajibkan kepada dia mengerjakan haji, namun sah dan boleh dia mengerjakan haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, bagaimanakah kanak-kanak nak mengerjakan haji? Okey, kita membahagikan kanak-kanak kepada dua. Yang pertamanya kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang keduanya kanak-kanak yang mumayyiz. Okey, kita kata budak hak yang nak buat haji, hak yang belum mumayyiz, contoh umur dia 2 tahun, 3 tahun. Ataupun yang keduanya adalah kanak-kanak hak yang mumayyiz tapi belum lagi balik, contoh dia umur dia 8 tahun, 9 tahun. Kalau kanak-kanak yang mumayyiz, maka ayah dia ataupun ibu dia izinkan kepada dia untuk mengerjakan haji, dan dia sendiri yang berniat mengerjakan haji, dan segala rukun-rukun dan perbuatan-perbuatan haji dia boleh buat dengan sendiri sebab dia mayit dah. Okey, boleh faham kan? Sebab dia mayit dah, dia boleh buat diri. Tetapi kalau kanak-kanak yang belum mumayyiz, maka niat dia adalah perlu dilakukan oleh ayah dia ataupun mak dia. Begitu juga perbuatan-perbuatan dalam ibadat haji, dia dibawa oleh mak dia. Benda yang tidak mampu dia buat, maka mak dia ataupun ayah dia yang menjadi pengganti kepada dia. Sebagai contoh, nak melontar. Budak tak pandai nak pekor-pekor batu Jadi ketika tu ayah dia tolong melontar untuk budak tersebut. Jadi perbincangan yang panjang, bagaimanakah cara melaksanakan ibadat haji untuk kanak-kanak, itu perlu kita kena belajar di dalam kitab fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya budak saat itu boleh buat haji, tetapi mak dia dapat pahala. Jadi maksudnya mak dia yang menjadi penyebab budak tersebut mengerjakan haji juga mendapat pahala daripada ibadat haji yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut, berpandukan kepada hadis ini. Cuma selagi kita kena ingat, budak apabila dia mengerjakan haji, ia tidak menggugurkan hajjatul Islam, haji Islam. Dengan maksud, nanti apabila dia dewasa kat gigi, apabila dia ada kemampuan, maka wajib dia kena mengerjakan haji semula. Budak, kalau dia buat haji, walaupun dia mayit dah, dia tidak menggugur haji Islam daripadanya. Haji yang menjadi rukun Islam tidak gugur daripadanya.
Maksudnya, apabila dia dewasa kayak gini, dan dia ada kemampuan, wajib dia kena mengerjakan haji rukun Islam semula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hintha fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra. Mana-mana kanak-kanak yang telah melakukan haji, kemudian apabila dia balik, hendaklah dia mengerjakan haji semula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, al-hajju 'anil ghair, mengerjakan haji untuk orang lain. Wa anhu qala kana al-Fadl bin Abbas رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. Dan daripadanya, maksudnya daripada Abdullah bin Abbas juga, katanya bahawa adalah Al-Fadl bin Abbas. Jadi Al-Fadl bin Abbas, Al-Fadl anak lelaki kepada Abbas. Hak yang cerita ni adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Al-Fadl bin Abbas adalah dua beradik. Abbas tu pak saudara Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah. Begitu juga Al-Fadl bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl bin Abbas ketika dibonceng oleh Rasulullah, maksudnya dia duduk di atas kenderaan, Rasul duduk atas kenderaan, Al-Fadl bin Abbas menjadi pembonceng Rasul, duduk di belakang Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang wanita daripada Khath'am, daripada puak Khath'am, daripada kabilah Khath'am. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang perempuan muda daripada kabilah Khath'am datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Fadl memandangnya dan wanita itu juga memandang kepada Al-Fadl. Asal tujuan wanita tu, perempuan tu mari jumpa dengan Rasulullah, dia nak bertanyakan soalan. Orang puang ni orang puang anak dara. Al-Fadl anak teruna. Jadi mung tengok aku tengok mung. Tengok bagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain. Rasul pusing wajah muka Al-Fadl kepada arah lain, tak bagi Al-Fadl tengok kepada perempuan tersebut. Bukanlah perempuan itu tidak menutup aurat. Perempuan itu menutup aurat. Tetapi muka dia masih lagi terbuka. Maka Al-Fadl ketika memandang kepada perempuan tersebut, Rasul paling pandangan muka Al-Fadl. Baik. Inilah sebenarnya hak yang perlu kita sebagai ibu bapa kena buat terhadap kepada anak-anak kita. Di rumah kita ada TV. Tiba-tiba benda rancangan orang puang duk joget. Kita sepatutnya apa hak yang diwajibkan kepada kita, tidak membiarkan anak lelaki kita melihat kepada aurat wanita, melihat kepada wanita-wanita hak yang tidak menutup aurat sepatutnya. Bukan kita pergi sekaki tengok dengan anak kita, pakat tengok ayah dengan anak tengok. Hak tu jauh daripada petunjuk dan ajaran agama Islam. Apa yang diperintahkan kepada kita adalah mencegah kemungkaran. Apabila kita mampu cegah dengan tangan, kita cegah dengan tangan. Jadi kalau anak kita duk tengok dalam TV orang puan duk joget, tutup TV. Jangan kita tupas kaki. Ni gitu tupas kaki.
Hak demam tu segar tengok hak joget. Allah Rabbi. Hak tu sebenarnya bala sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok bagaimanakah Rasulullah mendidik Al-Fadl bin Abbas ketika melihat perempuan. Rasulullah memaling muka Al-Fadl bin Abbas agar Al-Fadl bin Abbas tidak melihat perempuan tersebut. Manakala Rasulullah tak ada masalah dia melihat. Sebab kita boleh melihat kepada muka perempuan kalau kita ada keperluan, ada hajat. Contoh kita bermuamalah, orang puan ni nak tanya soalan kepada kita, itu tidak menjadi masalah. Manakala Al-Fadl tak ada hajat benda. Duk tengok, ada boleh lah. Tengok, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perempuan tersebut bertanya, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengfardukan ke atas hamba-Nya untuk mengerjakan haji. Dia kata, Rasulullah, Allah Taala telah mewajibkan kepada hamba-Nya mengerjakan haji. Sedangkan ayahku sudah lanjut usia. Ayahku tua sangat dah. Dogok dah dan tidak mampu duduk stabil di atas kenderaannya. Nak naik kenderaan tak boleh. Nak pergi haji mana, nak jalan kau teruk. Nak naik duduk atas kenderaan tak boleh. Jatuh duduk atas kenderaan. Okey, boleh mendatangkan mudarat. Baik. Maka kata dia, bolehkah aku menghajikan untuknya? Boleh tak aku nak buat haji untuk ayah aku? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, boleh. Peristiwa ini terjadi sewaktu Hajjatul Wada'. Hadis muttafaqun alaih, maksudnya hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan daripada kabilah Khath'am, dia tanya kepada Rasulullah tentang ibadat haji untuk ayah dia, yang dia nak buat untuk ayah dia ketika ayah dia saat itu bersengatan tua dah, tidak mampu dah untuk duduk di atas kenderaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata boleh. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, boleh kita mengerjakan haji kepada orang yang hidup. Dia mengerjakan haji untuk orang yang hidup. Dia mengerjakan haji untuk orang lain, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya mengerjakan haji untuk orang hidup. Yang keduanya mengerjakan haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Kedua-dua ada perbincangan. Jadi malam ni kita akan bincang berkenaan dengan mengerjakan haji untuk orang hidup. Boleh ataupun tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada hadis ini, kalaulah orang yang hidup saat itu tua, bersangatan tua, tidak mampu dah untuk pergi mengerjakan haji, maka boleh orang lain tolong mengerjakan haji untuk dia. Boleh orang lain buat haji untuk dia. Maksudnya orang yang hidup, boleh orang lain buat haji untuk dia, tapi dengan syarat dia saat itu tidak mampu untuk pergi mengerjakan haji dengan sendiri. Dan dia ada lagi syarat-syarat yang lain. Ada beberapa syarat yang mana apabila cukup syarat ni, barulah boleh orang lain mengerjakan haji untuk orang hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah mesti orang hidup saat itu tidak mampu untuk mengerjakan haji dengan sendiri kerana dia telah terlalu tua ataupun dia ada penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Baik. Dia tak tua pun tapi dia ada penyakit, memang tak nak penyakit kata lumpuh. Tak payah jalan dah, tak sembuh dah, pakai kemati duduk dalam keadaan lagu ni, dah lumpuh nak pergi nak warna haji. Maka ketika tu boleh dia suruh orang lain, dia upah orang lain tolong buat haji untuk dia. Okey, itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, syarat yang kedua adalah mesti tidak mampu saat itu berkekalang sehingga dia mati. Jadi kalaulah sekiranya dia saat itu terlalu tua, tidak mampu, orang pun buat haji untuk dia, tiba sampai satu masa Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada dia, kalah orang muda sebagai contoh, maka di sini ulama berbeza pandangan, adakah wajib dia kena mengerjakan haji semula ataupun tidak. Menurut pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia mengerjakan haji semula kalau dia mempunyai kemampuan.
Kerana hak yang boleh orang ganti dia saat itu adalah ketika dia tidak mampu, yang mana tidak mampu saat itu sehingga dia mati. Tiba-tiba ternyata sebelum daripada dia mati, dia mampu semula. Maka sebab itulah apabila dia mampu, selepas daripada itu wajib dia kena buat semula haji rukun Islam bagi dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, ini syarat dia lah. Syarat kalau orang tu, orang yang masih hidup nak suruh orang lain buat haji untuk dia. Syarat yang ketiga, mesti dia kena bagi izin kepada orang mengerjakan haji untuk dia. Kerana pada asalnya adalah haji ni ibadat yang diwajibkan kepada seseorang. Maka tidak boleh orang lain nak ganti dia melainkan dengan perintah dan izin daripada dia. Syarat yang berikutnya, mesti orang yang mengerjakan haji tu dia kena berniat untuk mengerjakan haji untuk orang lain tu ketika dia maksudnya ketika dia berihram ataupun ketika niat ihram. Ketika dia niat ihram saat itu, situ dia niat untuk mengerjakan haji untuk orang lain. Kalau niat untuk buat haji untuk diri dia, tengah-tengah buat haji tiba-tiba baru niat untuk orang lain, hak tu tak boleh. Mesti masa mula dia nak berihram saat itu dia niat dah untuk orang lain. Jangan pada mula-mula dia niat untuk diri dia, lepas tu barulah dia niat untuk orang lain. Itu tak boleh. Baik. Dan yang kelimanya, syarat yang kelima, mesti orang yang nak buat haji untuk orang lain, dia telah mengerjakan haji untuk diri dia. Kalau diri dia tak buat lagi haji, maka tidak boleh dia nak buat haji untuk orang lain. Okey, itu di antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi orang yang ingin mengerjakan haji untuk orang lain ataupun bagi orang yang ingin suruh orang lain mengerjakan haji untuk dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa anhu anna imra'atan min Juhainata ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadharat an tahujj falam tahujj hatta matat أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya bahawasanya seorang perempuan daripada puak Juhainah, daripada kabilah Juhainah, telah datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk mengerjakan haji. Namun belum sempat dia mengerjakan haji, tiba-tiba dia meninggal dunia. Adakah boleh aku mengerjakan haji untuk ibuku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh. Buatlah haji untuk ibumu. Buatlah haji untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang, kamu akan membayar hutangnya? Bayarlah hutang Allah. Kerana Allah Ta'ala lebih berhak untuk ditunaikan hutangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita tentang suatu peristiwa yang juga berlaku pada tahun Hajjatul Wada', yang mana ada seorang perempuan daripada kabilah Juhainah datang berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada Rasulullah bahawasanya ibu dia telah bernazar untuk mengerjakan haji. Jadi bermakna menjadi kewajipan kepada ibunya mengerjakan haji kerana ibu dia bernazar untuk mengerjakan haji. Tetapi ibu dia belum sempat mengerjakan haji, tiba-tiba meninggal dunia sebelum tu. Maka dia tanya Rasulullah, adakah boleh dia nak buat haji untuk ibu dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Hendaklah kamu mengerjakan haji untuk ibumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpandukan kepada hadis ini bahawasanya boleh orang yang hidup
mengerjakan haji untuk si mati. Boleh orang yang hidup mengerjakan haji untuk si mati. Cuma di sana ada syarat-syarat yang disebut oleh ulama-ulama fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara syaratnya adalah orang yang ingin mengerjakan haji kepada si mati, mestilah dia telah mengerjakan haji untuk sendiri je. Kalau dia belum lagi mengerjakan haji untuk diri dia, maka tidak boleh dia mengerjakan haji untuk si mati. Kalaulah sekiranya haji itu adalah haji yang wajib kepada si mati, maka ketika tu menjadi kewajipan kepada ahli waris si mati mengambil daripada harta si mati, harta pusaka si mati, sekadar upah yang boleh dia upah orang untuk mengerjakan haji si mati. Si mati ni masa dia hidup dia mampu untuk mengerjakan haji, tetapi belum sempat dia mengerjakan haji, tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka dia ketika tu dia meninggal harta pusaka, maka ahli waris dia kena mengambil daripada harta pusaka yang ditinggal oleh si mati sekadar upah haji untuk si mati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya hutang Allah yang paling berhak untuk disempurnakan. Fadainullah ataupun fallahu ahaqqu bil wafa. Setengah riwayat fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah adalah hak yang lebih patut bahawa ditunaikan. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai sandaran ketika mana seorang si mati meninggal dunia dan dia meninggal harta yang tidak banyak. Dalam masa yang sama dia ada meninggal hutang Allah dan hutang anak Adam. Kalau bayar hutang Allah, maka tidak cukup untuk bayar hutang anak Adam. Kalau bayar hutang anak Adam, maka tidak cukup untuk bayar hutang Allah. Maka mana hak yang perlu diutamakan? Okey, ini hak yang dibincang oleh ulama. Kita buat sebagai contohlah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ni ketika dia hidup dia banyak harta. Dia banyak harta. Apabila dia banyak harta, maka menjadi kewajipan ke atas dia mengerjakan haji. Okey. Menjadi kewajipan kepada dia mengerjakan haji. Tiba-tiba harta dia hilang. Sebelum daripada dia mati, harta dia hilang. Sebagai contoh. Ataupun apabila dia mati, harta dia hilang. Okey, sebagai contoh. Hanya tinggal dalam 4,000. Ni kita buat contoh je, buat contoh nak faham je ni. Buat contoh tinggal 4,000 je. Banyak-banyak harta tinggal 4,000 lah hilang, kena curi kat orang, kena rampok. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dalam masa yang sama, upah haji 4,000, lepas tu dia ada tinggal hutang, maksudnya dia berhutang dengan orang sebanyak 4,000. Kalau 4,000 tu buat bayar upah haji, maka tak boleh nak bayar hutang orang. Kalau sekiranya 4,000 saat ni tu bayar hutang orang, maka tidak boleh upah haji. Okey, kita buat contoh. Maksudnya sekarang ni bertembung di antara hutang Allah dengan hutang anak Adam. Maka mana hak yang perlu diutamakan? Apa hak yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah perlu kena utamakan pembayaran kepada hutang Allah berbanding dengan hutang anak Adam kalau sekiranya harta tu tidak mencukupi. Kerana dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallahu ahaqqu bil wafa. Dalam riwayat yang lain menyebut fallahu ahaqqu an yuqda, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah hak yang paling berhak bahawa ditunaikan. Ketika bertembung di antara hutang Allah dengan hutang anak Adam, sedangkan harta tidak mencukupi untuk kedua-duanya, maka bayar hutang Allah Ta'ala terlebih dahulu berbanding dengan hutang anak Adam. Manakala hutang anak Adam pula, ketika si mati tidak meninggal harta, maka hak yang sebaik-baiknya adalah ahli waris dia bayar hutang si mati. Tetapi kalau ahli waris dia tidak bayar hutang si mati, maka sebenarnya tidaklah berdosa ahli waris kalau si mati saat itu tidak mempunyai harta. Dia tidak wajib kepada ahli waris membayar hutang si mati melainkan daripada harta yang ditinggal oleh si mati.
ahli waris wajib dia membayar hutang si mati melalui harta pusaka yang ditinggal oleh si mati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya apabila seorang tu dia masa hidup wajib dia mengerjakan haji, apabila dia meninggal dunia maka ketika tu ahli waris dia kena buat haji untuk dia ataupun upah daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, agar ada orang buat haji untuk si mati tersebut. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan yang kita bincang saat ni sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.